Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bacalah Al-Quran, fahami maknanya, hayati isi kandungannya, ayuh kita telusuri bersama. Alhamdulillah, pada kali ini kita akan teruskan lagi sesi tadabbur surah-surah Al-Quran, dan pada video kali ini kita akan melihat berkaitan dengan surah Al-Masad. Surah Al-Masad merupakan surah yang ke-111 di dalam Al-Quran. Dan surah ini mengandungi 5 ayat keseluruhannya. Surah ini juga merupakan surah Makkiyah. Kita akan teruskan kepada asbabun nuzul bagi surah ini. Menurut Ibnu Abbas, beliau menyatakan ketika turun ayat 214 surah Asy-Syu'ara, iaitu A'udzu billahi minasyaitonir rajim wa anzir 'ashiratakal aqrabin. Dengan maksudnya, dan beri peringatan kepada kerabat-kerabatmu yang terdekat. Rasulullah SAW naik ke Bukit Safa dan menyeru kepada Bani Fihir, Bani Adi dan semua keturunan Quraisy sehingga mereka berkumpul. Malah, lelaki yang tidak boleh keluar mengirim utusannya bagi mengetahui apa yang akan berlaku. Abu Lahab dan orang Quraisy pun datang, kemudian beliau berkata, "Apakah pendapat kamu sekiranya aku memberitahu sepasukan berkuda berada di lembah dan mahu menyerang kamu semua?" kata Nabi. "Adakah kamu mempercayaiku?" Mereka menjawab, "Ya, kami percaya dan tidak pernah mendapati melainkan engkau selalu jujur." Kemudian Rasulullah SAW berkata, "Sesungguhnya aku adalah orang yang memberi peringatan kepada kamu dengan siksaan yang amat dahsyat." Abu Lahab pula berkata, "Celaka engkau sepanjang hari. Adakah berkenaan hal ini engkau mengumpulkan kami?" Lalu turunlah ayat ini. Dilaporkan oleh Al-Bukhari. Menurut Yazid bin Yazid mengatakan, isteri Abu Lahab selalu mencampakkan duri di jalan yang sering dilalui oleh Rasulullah SAW. Lalu turunlah ayat ini. Itu yang dilaporkan oleh Ibnu Jarir At-Tabari. Seterusnya, kita akan pergi kepada latar belakang surah ini. Ini adalah salah satu surah dari Al-Quran, iaitu surah yang pendek. Ramai yang mungkin telah hafal surah ini tentunya. Ianya ditujukan kepada Abu Lahab dan juga isterinya. Kerana itulah, nama lain bagi surah ini adalah surah Al-Lahab. Sesuatu yang menarik dan agak menghairankan tentang surah ini adalah kerana Allah tidak melakukannya perkara yang sama terhadap musuh-musuh Nabi Muhammad SAW yang lain. Kalaupun musuh Nabi disebut di dalam mana-mana ayat, selalunya nama mereka tidak disebutkan. Sebagai contoh, Abu Jahal. Abu Jahal juga berperangai teruk, tapi namanya tidak pernah disebut dalam Al-Quran. Tapi untuk kes Abu Lahab kali ini, disebutkan sampai satu surah khusus tentang Abu Lahab dan isterinya. Jadi tentu ada sesuatu yang besar hendak disampaikan. Baiklah, mari kita teruskan dengan siapakah Abu Lahab ini sebenarnya. Secara ringkasnya, Abu Lahab adalah seorang yang terkenal dan antara yang terkaya di Mekah pada waktu itu. Dan ada yang mengatakan bahawa dia adalah penjaga Baitul Mal waktu itu. Namanya yang sebenar ialah Abdul Uzzah, iaitu hamba berhala Uzzah. Dan seperti yang kita tahu, nama gelarannya adalah Abu Lahab. Kalimah Lahab bermaksud api merah yang menyala dengan terang, menerangi sekelilingnya. Ia digunakan pada nama Abu Lahab sebagai penghormatan kepadanya kerana dia seorang yang tampan dari segi paras rupa. Panggilan tersebut kerana kulitnya yang kemerah-merahan. Dan penggunaan Abu bukanlah semestinya bermaksud bapa. Ia juga boleh digunakan kalau hendak mengaitkan seseorang dengan sesuatu. Sebagai contoh, pernah Nabi Muhammad SAW memanggil Saidina Ali dengan gelaran Abu Turab, iaitu dengan maksud bapa tanah. Kerana beliau berbaring di tanah dan baginda menyapu-nyapu tanah itu dari arah belakangnya. Dan kita juga sudah tentu kenal dengan nama Abu Hurairah, dengan maksudnya bapa kucing. Namun, bukanlah bermakna dia yang melahirkan kucing-kucing. Begitu juga penggunaan nama Abu Lahab. Bukanlah bermakna dia ada anak yang bernama Lahab. Dia dipanggil begitu kerana kulitnya kemerahan dan dia memang seorang yang tampan. Jadi, mudahnya untuk difahami dia adalah seolah-olah seorang selebriti pada waktu itu.
Kalau dalam istilah media sosial sekarang, dia dipanggil sebagai influencer. Baiklah, sedikit tambahan maklumat tentangnya ialah dia dari keturunan yang hebat. Dia adalah cucu kepada Hashim Abdul Manaf yang juga monyang kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hashim ini adalah orang besar Mekah dan dialah memulakan memberi makan kepada orang yang mengerjakan haji. Jadi keturunan Hashim adalah keturunan yang dihormati di Mekah, malah di seluruh tanah Arab. Abu Lahab ini juga adalah bapa saudara kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dia juga adalah besan kepada baginda kerana dua anak baginda telah berkahwin dengan anak Abu Lahab. Dan selain daripada Abu Lahab, isterinya juga turut disebut dalam ayat ini. Isterinya bernama Urwah. Siapakah pula Urwah ini? Urwah merupakan orang yang berketurunan hebat juga. Cucu kepada Umayyah. Satu lagi keturunan yang dihormati di tanah Arab. Oleh itu, apabila dia berkahwin dengan Abu Lahab, mereka adalah pasangan yang sangat terkenal dan sangat ideal. Kerana kedua-duanya dari keturunan yang hebat. Dia memang berbangga dengan keturunannya dan selalu mengingatkan orang lain tentang mereka. Nama panggilannya pula adalah Ummu Jamil, iaitu ibu kecantikan. Kerana dia memang seorang yang cantik. Sudahlah Abu Lahab tampan, dia pula cantik. Oleh kerana itu, mereka memang pasangan yang selalu dipandang oleh masyarakat. Dengan kata mudahnya, bagai pinang di belah dua. Jadi sekarang, kita sudah mengenali serba sedikit tentang Abu Lahab ini. Maka, kenapakah dia teruk sekali dikutuk oleh Allah? Ini adalah kerana beberapa keburukan yang dilakukan. Yang pertama, dia adalah musuh Nabi yang paling kuat. Memang ada orang lain yang memusuhi baginda. Tapi, Abu Lahab ini lebih teruk daripada orang lain. Yang kedua, dia juga merupakan jiran kepada Nabi Muhammad SAW. Mereka berkongsi dinding. Kerana benci sangat kepada baginda, dia dan isterinya telah membuang kotoran, sampah dan benda-benda yang teruk apabila baginda membaca Al-Quran. Kerana mereka di sebalik dinding sahaja dan rumah-rumah dulu tidak ada penghadang. Maka, senang saja Abu Lahab hendak melemparkan kotoran itu ke dalam rumah baginda. Ini adalah perbuatan yang amat teruk sekali dan bahkan ini juga sebenarnya melanggar adat orang Arab itu sendiri. Namun dia sanggup melanggar adat kerana kebencian teramat sangat kepada Rasulullah SAW. Manakala dua anaknya telah berkahwin dengan dua anak Rasulullah. Ini terjadi ketika sebelum Islam. Apabila Rasulullah SAW mula berdakwah secara terbuka, dia telah mengarahkan dua anaknya itu untuk menceraikan anak-anak Rasulullah. Salah seorang menantu Rasulullah itu telah datang dan meludah depan baginda. Kiranya dia meludah depan bapa mertua dia. Bukan sahaja menceraikan anak baginda, meludah pula lagi. Kerana perbuatan bekas menantu yang teruk itu, Rasulullah SAW mendoakan keburukan untuknya. Dan apabila Abu Lahab mendengar doa baginda, dia menjadi takut. Maknanya, jauh di sudut hati dia, dia masih percaya juga yang baginda adalah Nabi dan doa baginda akan makbul. Maka dia menjaga anaknya betul-betul hinggakan dia meletak pengawal. Tapi dalam satu perjalanan, musafir anaknya itu mati juga dibaham dengan singa. Apabila anak lelaki Rasulullah SAW meninggal waktu kecil, dialah orang pertama yang tahu dan dialah orang pertama yang meraihkannya. Ini adalah satu perangai teruk dan terkutuk sekali. Kerana kalau musuh sekalipun, bila ada musuh yang kematian anak, tidaklah sanggup musuhnya bergembira dan mengutuk. Tapi Abu Lahab berbeza dan memang tidak ada berperi kemanusiaan. Dan dia memang seorang musuh yang paling teruk sekali. Perkara ini disebutkan di dalam surah Kautsar. Jadi, ini adalah antara perkara yang menyebabkan Abu Lahab dikutuk dengan amat teruk oleh Allah. Kerana memang perkara yang dilakukannya itu adalah amat teruk. Tidak dapat dimaafkan. Bayangkan, cucu saudaranya sendiri mati juga, dia boleh bersorak lagi. Musuh Nabi yang lain juga tidak lakukan seperti mana yang dilakukan ini. Dialah juga yang pertama sekali menolak dakwah tauhid daripada baginda. Apabila Rasulullah SAW diarahkan untuk berdakwah kepada keluarga baginda, baginda telah mengadakan jamuan makan kerana baginda hendak mula bercakap tentang Islam kepada keluarganya. Maka Abu Lahab dan lain-lain juga dijemput. Apabila Nabi Muhammad SAW hendak bercakap sahaja tentang Islam, dialah yang pertama membuat bising dan menolak. Dia berkata, musnahlah agama ini.
Apabila Nabi Muhammad SAW naik ke atas bukit dan bercakap dengan Arab Mekah untuk berdakwah secara terbuka dan memperkenalkan mereka dengan ajaran tauhid, Abu Lahab juga yang menghina baginda dan mengatakan baginda menipu. Dia menjerit, "Musnahlah kamu." Waktu itu baginda naik ke atas bukit dan selalunya hal itu dilakukan jikalau ada seseorang yang hendak memberitahu berita tergempar. Mungkin ada orang hendak serang dan sebagainya. Jadi kita perhatikan bagaimana dia menggunakan kalimah tab dalam kedua-dua situasi ini. Nanti Allah akan gunakan kalimah yang sama juga ke atasnya. Seterusnya, kita akan pergi pula kepada pokok pembicaraan melalui tafsir fi zilalil Quran. Di dalam kitab tafsir fi zilalil Quran turut menyatakan perkara pokok ataupun latar belakang dari surah Al-Masad ini. Di dalam tafsir fi zilalil Quran ada menyatakan tentang nama tubuh Abu Lahab ialah Abdul Uzza bin Abdul Muttalib. Ia adalah bapa saudara Nabi dan ia digelar dengan Abu Lahab bererti bapa pucuk api. Kerana mukanya yang berseri-seri, ia dan isterinya Ummu Jamil merupakan orang yang paling kuat atau sengit menyakiti Nabi Muhammad SAW dan mengganggu dakwah yang dibawanya. Abu Lahab telah mengambil sikap memusuhi Rasulullah sejak hari pertama beliau berdakwah. Menurut sebuah hadis yang dikeluarkan oleh Al-Bukhari dari Ibnu Abbas, Nabi SAW keluar ke suatu kawasan tanah rata dan naik ke atas bukit. Lalu berseru, "Marilah sekalian bersedia." Lalu suku Quraisy keluar berhimpun dan beliau pun bersabda, "Apakah fikiran kamu jika aku katakan kepada kamu bahawa musuh akan menyerang kamu di pagi ini atau di petang ini? Adakah kamu percaya kepada perkataanku?" Jawab mereka, "Ya, kami percaya." Lalu beliau bersabda, "Aku datang untuk mengingatkan tentang azab yang amat dahsyat." Lalu Abu Lahab terus membantah, "Apakah kerana ini engkau kumpulkan kami sekalian? Binasalah engkau." Lalu Allah menurunkan ayat, "Tabbat yada Abi Lahab" hingga akhir. Dan mengikut satu riwayat yang lain, Abu Lahab berdiri menggoyang-goyangkan dua tangannya dengan kuat sambil berkata, "Binasalah engkau selama-lamanya. Apakah kerana ini engkau kumpulkan kami sekalian?" Lalu Allah turunkan surah ini. Apabila suku Bani Hashim dengan pimpinan Abu Talib bersatu padu untuk melindungi Nabi Muhammad SAW, walaupun mereka tidak memeluk agamanya, kerana menyahuti panggilan semangat kesukuan, maka Abu Lahab telah menentang keputusan saudara-saudaranya dan terus menyebelahi Pakatan Quraisy. Ia turut bersama dalam surat pengisytiharan yang ditulis oleh orang-orang Quraisy untuk memulau suku Bani Hashim dan melaparkan mereka supaya mereka menyerahkan Nabi Muhammad kepada mereka. Abu Lahab juga telah melamar Ruqayyah dan Ummu Kalthum anak perempuan Nabi untuk dikahwinkan dengan dua orang anak lelakinya sebelum beliau dibangkitkan menjadi Rasul. Tetapi sebaik sahaja Nabi Muhammad SAW dilantik menjadi Rasul, Abu Lahab menyuruh kedua orang anaknya menceraikan Ruqayyah dan Ummu Kalthum untuk menambahkan beban kepada Nabi Muhammad SAW. Seterusnya kita perhatikan apakah gangguan Abu Lahab dan isterinya terhadap Rasulullah. Abu Lahab dan isterinya Ummu Jamil terus mengaturkan tentangan-tentangan yang membabi buta dan tidak mengenal damai terhadap Nabi dan juga dakwah Nabi. Oleh kerana rumah kediaman Abu Lahab berdekatan dengan rumah Nabi, maka gangguan mereka menjadi lebih sengit. Menurut riwayat, Ummu Jamil telah membawa duri-duri dan meletakkannya di jalan-jalan yang dilalui oleh Nabi SAW. Ada pula pendapat yang mengatakan bahawa maksud dikatakan Ummu Jamil itu membawa kayu api ialah satu sindiran terhadap usaha-usahanya yang jahat, menyakiti, membuat fitnah dan mengumpat Rasulullah SAW. Kita teruskan dengan penafsiran untuk surah ini. Surah ini diturunkan sebagai jawapan atas pengisytiharan perang, iaitu Abu Lahab dan isterinya terhadap Rasulullah SAW. Dan Allah sendiri mengambil alih teraju peperangan itu bagi pihak Rasulullah SAW. Tabbat yada Abi Lahabin wa tab. Binasalah kedua-dua tangan Abu Lahab dan binasalah ia bersama. Kata-kata tabbat bererti kebinasaan. At-tibat, kemusnahan dan kelenyapan, dan maksud tabbat yang pertama binasalah merupakan doa dan maksud tab yang kedua sesungguhnya ia tetap binasa ialah pernyataan bahawa doa kebinasaan itu telah terlaksana. Di dalam sepotong ayat yang pendek di permulaan surah dimulakan dengan doa yang terus menjadi kenyataan yang menamatkan pertarungan.
dan tabir pun dilabuhkan. Ayat-ayat berikut merupakan penjelasan dari apa yang telah berlaku. Ma aghna anhu maluhu wa ma kasab. Ia tidak dapat ditolong hartanya dan segala usahanya. Maksudnya ialah Abu Lahab telah binasa. Harta dan segala usahanya tidak dapat menolong dan menghalanginya dari kebinasaan. Itulah balasan di dunia, sedangkan balasan di akhirat, sayasla naran zata lahab. Ia akan menderita bakaran api neraka yang marak menjulang. Allah menyebut pucuk api yang marak bernyala sebagai gambaran bagaimana dahsyat dan ngerinya api itu menyala dan membakar. Wa imra'atuhu hammalatal hatab. Dan juga isterinya seorang perempuan pemunggah kayu api ataupun pembawa kayu api. Fi jidiha hablum min masad. Di lehernya sejenis tali dari tali-tali yang dipintal. Maksudnya ialah isterinya akan turut sama dibakar api neraka dengan keadaannya membawa kayu api dan di lehernya terikat tali sabut, yakni ia diikatkan dengan tali itu di dalam neraka. Atau yang dimaksudkan dengan tali itu ialah dengan pengertiannya yang hakiki, iaitu tali yang telah dijadikan pengikat kayu api, iaitu dahan-dahan kayu yang berduri yang dibawa dan diletakkan di jalan yang dilalui Nabi Muhammad SAW dengan pengertian metafora. Iaitu maksud dari membawa kayu api itu ialah kiasan dari membawa gangguan yang jahat dan umpat keji. Kita perhatikan keindahan pengungkapan dalam surah ini. Penggunaan ayat-ayat dalam surah ini amat selaras, malah halus dan jelas dengan maudhu' dan suasananya. Di sini kami petikkan beberapa baris dari buku Musyahadal Qiyamah fil Quran untuk menjelaskan kesan surah ini di dalam hati Ummu Jamil. Abu Lahab, iaitu bapa pucuk api, akan diseksakan dalam pucuk api neraka yang marak bernyala dan isterinya juga akan diseksa bersama. Sedangkan di lehernya terikat tali dari pintalan sabut. Di sini terdapat keselarasan dari segi kata-kata dan dari segi gambaran. Di dalam neraka ada pucuk-pucuk api yang marak bernyala-nyala, di mana Abu Lahab akan dibakar. Isterinya Ummu Jamil membawa kayu api dan meletakkan di tengah jalan yang dilalui oleh Nabi untuk menyakitinya. Dengan pengertian hakiki atau metafora, kayu api yang dibawanya itu merupakan bahan-bahan bakar yang mencetuskan pucuk api. Ia memberkas kayu-kayu itu dengan tali, kerana itu ia akan dibelenggu dengan tali yang sama ketika dia azab kelak di dalam neraka yang mempunyai pucuk-pucuk api yang marak menyala, supaya balasannya setimpal dengan perbuatannya. Pengungkapan itu memberi satu gambaran yang sempurna dengan isi kandungannya yang bersahaja, iaitu kayu api, tali dan api. Neraka dan pucuk api di mana Abu Lahab dan isterinya yang suka membawa kayu api dibakar dengannya. Di sana terdapat pula keselarasan dari segi yang lain, iaitu di antara bunyi kalimat-kalimat dengan bunyi yang terbit dari ikatan tali yang memberkas kayu-kayu api dan bunyi cerutan leher dengan tali itu. Masad. Bacalah. Tabbat yada Abi Lahab. Nescaya anda dapati bunyinya keras, serupa dengan bunyi tali yang mengikat kayu-kayu api. Juga serupa dengan bunyi tali yang mencerut leher dan seterusnya selaras dengan suasana kemarahan dan ancaman yang menyelubungi surah ini. Demikianlah bertemunya keselarasan bunyi irama kalimah-kalimah bersama bunyi harakat, gerak-geri dengan keselarasan gambaran-gambaran, segala butirannya dan keselarasan menggunakan kata-kata yang serupa dan menjaga imbangan dalam pengungkapan. Dan seterusnya selaras dengan suasana surah dan sebab nuzul, dan semua keselarasan itu tercapai dalam 5 ayat yang pendek dalam satu surah Al-Quran yang amat pendek. Kita lihat apakah kesan surah ini kepada Ummu Jamil. Pengungkapan selaras yang kuat inilah yang membuat Ummu Jamil mengira Rasulullah SAW telah mengejeknya dengan sajak. Terutama apabila surah ini tersiar dengan luas, membawa ancaman, kecaman dan gambaran yang khusus menghina Ummu Jamil. Gambaran itu benar-benar menghinakan seorang wanita yang angkuh dan bongkak dengan asal-usul keturunannya. Ia digambarkan dengan gambaran seorang perempuan yang membawa kayu api dengan seutas tali terikat di lehernya, iaitu mengikut uslub yang kuat yang lumrah di sisi orang-orang Arab. Menurut Ibnu Ishaq, apabila Ummu Jamil mendengar ayat-ayat Al-Quran mencaci dirinya dan suaminya, ia terus datang menemui Rasulullah SAW yang pada masa itu sedang duduk di masjid berhampiran Kaabah bersama Abu Bakar As-Siddiq. Di tangannya, ia menggenggam seketul batu. Tetapi apabila ia berdiri di hadapan kedua-duanya, Allah jadikan penglihatannya tidak nampak Rasulullah SAW
melainkan Abu Bakar seorang saja. Lalu ia bertanya, "Hai Abu Bakar, di mana sahabatmu?" "Aku dengar dia mengejek aku dengan sajak. Demi Allah, jika aku temuinya, aku akan hentamnya dengan batu ini. Demi Allah, aku juga seorang penyajak." Lalu ia bersajak, "Kami tidak akan ikut Muhammad yang tercela. Begitu juga kami tidak akan menerima agama yang dibawanya." Setelah itu ia beredar dari situ. Abu Bakar berkata, "Wahai Rasulullah, tidakkah anda nampak ia melihat anda?" Jawab Rasulullah SAW, "Ia tidak nampak aku. Allah telah jadikan matanya tidak nampak aku." Menurut riwayat Al-Hafiz, Abu Bakar Al-Bazzar dengan sanadnya dari Ibnu Abbas, katanya, sebaik sahaja turunnya surah ini, isteri Abu Lahab pun datang. Ketika itu Rasulullah SAW sedang duduk bersama Abu Bakar. Lalu Abu Bakar pun berkata, "Jika anda jauhkan diri, ia tidak dapat menyakiti anda." Jawab Rasulullah SAW, "Sesungguhnya di antaraku dan dia akan didindingkan Allah." Ummu Jamil terus datang dan berdiri di hadapan Abu Bakar seraya berkata, "Hai Abu Bakar, sahabatmu telah mengejek aku dengan sajak." Jawab Abu Bakar, "Tidak. Demi Kaabah ini, ia tidak pernah bersajak dan tidak pula pernah berkata dengan sajak." Jawab Ummu Jamil, "Engkau betul." Apabila ia berundur dari situ, Abu Bakar bertanya Rasulullah, "Adakah ia tidak nampak anda?" Jawab Rasulullah SAW, "Ya, ia tidak nampak. Malaikat sentiasa melindungiku sehingga ia pergi." Kita akhiri dengan rakaman kecaman abadi terhadap Abu Lahab dan isterinya ini. Demikianlah memuncak kemarahan Ummu Jamil terhadap surah ini yang disangkakan sebagai sebuah sajak. Kerana biasanya ejekan atau sindiran di masa itu dilakukan dengan perantaraan sajak. Dan sakaannya itu telah ditolak oleh Abu Bakar. Walau bagaimanapun, gambaran yang memberi sepenuh penghinaan itu telah dirakamkan dalam kitab suci yang kekal dan dalam lembaran alam maujud, iaitu rakaman kemurkaan Allah dan pengisytiharan perangnya terhadap Abu Bakar dan isterinya sebagai balasan atas tipu dayanya menentang dakwah Allah dan Rasulnya. Kebinasaan dan kehinaan itulah balasan penentang-penentang dakwah Allah di dunia, sementara balasan neraka akan dilakukan pada hari akhirat. Penghinaan yang disyaratkan dengan kata tali adalah terpalit di dunia dan juga di akhirat. Demikianlah tadi penafsiran berkaitan dengan surah Al-Masad. Semoga kita mendapat manfaat dari penafsiran tersebut. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.